Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dan waktu yang paling mulia dan paling mempunyai banyak fadilat pada pagi yang mulia ini. Di waktu subuh kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk kita bersama dalam majlis ilmu selepas kita dapat menunaikan solat fardu subuh. Semoga Allah menghimpunkan kita di waktu-waktu yang mempunyai pahala yang banyak ini, waktu-waktu yang berkah ini, dan semoga Allah kumpulkan dalam majlis ilmu, yaitu majlis yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga bersama para rasul dan para sahabat-sahabat dan para jemaah semua. Dan semoga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit, mungkin dalam 45 minit atau setengah jam kita berada dalam majlis ilmu ini, maka ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memberi keampunan kepada kita. Qumu maghfurun lakum, beredarlah kamu dalam keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan-kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu ini. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insyaallah saya akan bincang tentang sirah Rasulullah SAW. Jadi kepentingan kita mempelajari sirah Rasulullah SAW ini, setiap inci kehidupan Rasulullah SAW adalah menjadi panduan kepada kita. Jadi menjadi petunjuk kepada kita dalam segala hal dan segala genap pekerjaan, dan digambarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan sebab itu dalam keadaan sekarang ini ramai yang tidak mengetahui kisah Rasulullah SAW. Siapa yang berada dengan Rasulullah SAW, bagaimana peranan mereka mengembangkan Islam. Maka kalaulah kita tidak mengenali para sahabat ini, maka sudah tentu kita tidak mengenali Rasulullah SAW. Dan kalau kita tidak mengenali Rasulullah SAW, bagaimana kita nak mencintai Rasulullah? Kita tidak tahu apakah perihal sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat dalam bidang pemerintahan, bidang ketenteraan, bidang ekonomi, dan segala segenap bidang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita akan mempelajari, kita mendengar kisah sahabat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ni ayat yang ke 117, 118, dan banyak dalam surah At-Taubah ni Allah menceritakan peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Ya. Saya tengok dalam Google, Tabuk ini jauhnya di antara Madinah ialah dalam 680 km lebih. Dalam perjalanan dalam 8 jam itu waktu sekarang. Di antara Mekah dan menghala daripada Madinah ke Tabuk, menghala ke selatan dalam 600 km lebih daripada Madinah. Jadi Allah menceritakan, jadi kalau kita tak faham kisah sahabat macam ni, kita tak faham apa yang berlaku dalam surah ayat 117 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menggambarkan kisah yang berlaku di peperangan Tabuk ini dalam surah At-Taubah. Jadi bagaimana sifat mereka tiga orang ini, yang taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirakamkan dalam Al-Quran. Dan taubat kita tahu diterima oleh Allah. Tidak ada siapa yang beritahu, dengarlah wahai kamu, taubat
kamu diterima, kita tak tahu kita rasakan taubat kita diterima. Tidak ada. Mereka 3 orang sahabat ini, permohonan keampunan mereka dirakamkan dalam surah At-Taubah ayat 119 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'ala salasati allazi khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Maksudnya ayat 118. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, penerima taubat lagi Maha mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama orang-orang yang benar. Bersama orang yang benar. Kisahnya berlaku macam ni. Setelah Rasulullah SAW berjaya membuka kota Mekah dan berjaya memerangi kafir Quraisy dan berjaya membuka kota-kota negara kawasan-kawasan yang sekitarnya, Rasulullah berjaya membuka Hunain, dan sampai satu masa Rasulullah mendapati Rum yang berada di Syria itu sedang mengancam keselamatan negara, jadi keselamatan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana strategi Rasulullah SAW? Rasulullah tak menunggu orang serang dia dulu. Ya, kalau kita kata Rasulullah tunggu orang kafir serang dulu, kalau orang dah serang, dah rosak, tak berjaya, berlemah dah. Tak, Rasulullah strategi peperangan Rasulullah ialah Rasulullah melihat bagaimana pergerakan musuh. Jadi dalam pergerakan Rum mengancam keselamatan negara Islam di Madinah, maka Rasulullah membuat perancangan jahizu, mana membuat perancangan pergerakan untuk mengumpulkan tentera-tentera untuk pergi berhadapan dengan tentera Rom yang berada di Syria. Waktu itu Syria belum dibuka lagi sebelah sana. Maka dalam kumpulan tentera ini, maka Rasulullah dalam keadaan itu namanya perang Tabuk. Tabuk ni namanya Cumpan Camping, iaitu waktu itulah waktu yang paling panas, waktu yang semua kemarau dan waktu yang kebuluran. Tetapi Rasulullah meminta kepada sahabat untuk pergi berperang di Tabuk yang mengambil masa perjalanan ialah 3 bulan. 3 bulan untuk sampai ke Tabuk itu. Tahun yang ke-9 Hijrah. Bayangkan Rasulullah berumur berapa tahun? Hampir 60 tahun lebih dah ketika perang Tabuk ini. Jadi Rasulullah berada di Mekah 13 tahun. Jadi kalau 40, 53 tahun. 53 campur hampir-hampir Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. Ini tahun 9. Dalam perang Tabuk ialah perang yang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengisytiharkan dalam mimbar khutbahnya, setiap orang Islam wajib pergi berjihad. Maknanya bila Rasulullah kata pergi berjihad, tidak ada siapa yang terlepas dari pergi berjihad. Mereka orang yang ada keuzuran, orang yang sakit, ada tugas-tugas lain, dan orang munafik. Orang munafik ni dia cuba mengelak daripada pergi berperang. Kita tahu bahawasanya di Mekah tidak ada orang munafik. Di Mekah tidak ada orang munafik. Tapi munafik ini timbul di Madinah sahaja. Maknanya bila di Mekah ni semua Islam, bila dia masuk di Madinah ini, sebab itulah geng-geng
Abdullah bin Ubay inilah yang ingin mendapat kedudukan di Madinah, tetapi dia tidak dapat kedudukan setelah Rasulullah sampai. Maka disitulah dia merancang strategi apa-apa benda yang dibuat oleh Islam, semua dia akan boikot semua. Dia akan melemahkan. Kita tengok dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, dia cuba menghasut supaya orang tidak pergi berperang. Di sebelah belakang dia menghasut, kata payah pergilah, kalau pergi kita perang, pergi bercair mati saja kita, bilangan sedikit. Jadi dia mengangkatkan sebahasanya kalau perang pertama, perang Badar itu boleh hancur, maka Islam akan hancur semua. Tanggapan dia macam itulah, tetapi tidak berjaya. Okey, kita lihat pada perang Tabuk ini yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. Jadi setelah Rasulullah mengisytiharkan semua orang pergi berperang dalam keadaan waktu yang sempit macam tu, sehingga kan sahabat waktu tu, sahabat-sahabat pun dalam keadaan yang buah pokok kurma tu sedang masak ranum dan menunggu untuk dipetik. Tetapi Rasulullah minta supaya pergi berperang. Dalam waktu, orang kata sa'atul usrah, dalam waktu yang paling sulit, dalam keadaan yang kemarau, dan sehingga kata panasnya, sehingga kan ular di padang pasir pun boleh mati. Ular pada pasir pun boleh mati. Bagaimana perjalanan kita dapat bayangkan bagaimana dalam padang pasir macam itu. Rasulullah dapat kumpulkan tentera sebanyak 30,000 orang. Mana tentera Islam ni tidak ada tentera yang paling banyak sekali, melainkan peperangan Tabuk. Sebelum Tabuk ni pun atau selepas Tabuk tidak ada. Mereka zaman Rasulullah 30,000 orang ni lah dapat dikumpulkan. Sehingga kan dalam keadaan yang banyak macam tu, terpaksa mengumpul dana untuk pergi berperang dalam keadaan kesempitan macam tu. Maka datanglah Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Rasulullah ni, mengumpulkan semua perniagaan-perniagaannya daripada muda sampai tua ni, segala aset-aset dia pergi 10,000 ekor unta macam mana. Dan datang pula Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan seluruh harta dia, dan Umar sebahagian hartanya, dan sahabat-sahabat lain untuk mengumpulkan dana dalam peperangan Tabuk ini. Sebab itu Rasulullah mengisytiharkan, mendoakan kepada Uthman bin Affan. Tetapi bayangkan bagaimana di saat-saat masa Khalifah Uthman tu, sampai orang Khawarij sanggup membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman berkata, kau ingat tak apa yang aku buat? Aku dah memberi persiapan tentera di perang Tabuk. Aku dah beri telaga Ma'unah, Bi'ru Ma'unah, aku semua. Sebab maka mereka orang-orang panggil ekstremis. Khawarij ni kita panggil ekstremis. Ekstremis ni sanggup pergi bunuh Rasulullah, pergi bunuh Uthman bin Affan dalam panggil pemberontakan kepada Sayyidina Uthman AS. Sebab dia bila ekstremis ni, dia tidak boleh berfikir lagi dah. Dia tak boleh menggunakan otak lagi dah. Dia menggunakan emotional. Dia tak kira dah. Orang membangun macam tu lah. Maka syahidlah Sayyidina Uthman. Okey, dalam banyak sahabat-sahabat yang sampai dah pergi ke Tabuk ni, ada sampai yang bergiling-giling unta. Seorang ni naik, seorang ni turun. Ada yang sampai menangis, tak boleh nak pergi, tidak ada apa-apa benda pun. Ada yang berjalan kaki dan sebagainya. Semuanya adalah untuk menyahut seruan Rasulullah supaya pergi berperang. Maknanya tak kira miskin, kaya atau siapa pun wajib pergi berperang, melainkan apa yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang diizinkan oleh Rasulullah untuk menjaga Madinah ialah Ali bin Abi Thalib. Ali dijagakan. Bila Ali dijagakan, diberi tugas untuk menjaga keselamatan Madinah, orang munafik kata pula, tengok Ali, Rasulullah tinggalkan kau, tak nak bawa kau pergi sana. Mana orang munafik ni dia cari poin-poin yang tu untuk gaduhkan kita, untuk menanamkan was-was, menanamkan apa-apa benda pun orang munafik ni. Munafik ni maknanya menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran, menzahirkan sayang kepada Islam,
tetapi menyembunyikan hak, maknanya kebencian dan rasa tak puas hati, rasa tak yakin dengan Islam tu ada dalam hati dia, masih ada di dalam hati dia tu. Maka munafik ni banyak. Okey, kita cerita bagi sifat pada peperangan Tabuk ni. Setelah diminta supaya berkumpul pergi berperang untuk menentang Rom dalam perjalanan 3 bulan. Wa ala salasatil ladzi khulifu. Saya nak ceritakan dalam 3 orang. Kita nak pergi kepada 3 orang sahabat misalnya. Okey, dalam ramai-ramai yang sahabat ini ada seorang nama sahabat dia nama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia cerita bila dia ni adalah seorang yang sastrawan, yang boleh bercakap, yang boleh berhujah, yang mempunyai harta yang banyak juga. Dan dia kata bila Rasulullah mengisytiharkan supaya pergi berperang Tabuk ni, dia pun telah menyediakan 2 ekor unta dan barang untuk pergi berperang. Tetapi oleh kerana dia sifat tangguh dia ni, dia kata tak apalah, sebab dalam peperangan 30,000 orang ni, kita kata daripada awal yang terakhir nak berjalan begitu mengambil masa lama. Kita kata konvoi dia tu kan, untuk daripada orang yang pertama sampai ke mana barisan itu panjang. Maka tak apalah, dia akan sempat pergi ke orang yang belakang-belakang, dia sempatlah join sekali. Dia tunggu dulu, dia asyik dia tunggu buat kebun dulu, jaga-jaga dulu, nanti sekejap kita pergilah. Macam dia panggil taswih, di mananya dia menangguh-nangguhkan dulu. Tak apalah, nanti sempat lagi rombongan panjang, nanti saya boleh sambung belakang. Akhirnya dia buat macam sehari lepas sehari. Sedar-sedar dia tengok semua rombongan tu dah pergi semua dah. Tak ada orang seorang. Yang ada di Madinah masa tu dia dan orang-orang yang sakit dan muka-muka munafik ni. Bila orang munafik ni macam mana? Ada di antara orang munafik ni, bila Rasulullah seru dia kata, Rasulullah, saya tak boleh pergi ke perang ni sebab sana ada gadis-gadis cantik, saya ni mudah fitnah, saya ni mudah mudah tergoda, jadi saya tak nak pergilah. Kalau pergi sana saya tergoda. Dia boleh cakap macam tu di depan Rasulullah. Ada seorang kata, saya ni tak boleh, macam itulah, orang ni sakit. Dia berbagai-bagai alasan. Jadi kenapa kamu tak datang surau? Dia bagi alasan macam ni kan. Kita tak nak macam tu kan. Jadi alasan-alasan tu dah diberi oleh orang-orang ni kepada Rasulullah. Maka dalam ramai-ramai di sana tu ada 3 orang sahabat yang orang ini adalah sahabat-sahabat yang banyak pergi berperang. Mereka adalah sahabat yang sebagai veteran perang Badar. Jadi veteran perang Badar ni adalah maqam yang paling tinggi sekali di Rasulullah. Sampai Rasulullah kata kalau orang perang Badar ni buat salah pun buatlah. Rasulullah tak ambil salah. Bukan masalah, maknanya Rasulullah tak ambil berat. Mana dia orang ada diuji, iaitu antara 3 orang ni yang wa'alas salasah, salah satu ni 3 orang ni yang tidak pergi perang ialah nama dia Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni adalah seorang Ansari. Dia pernah pergi berperang, dia pernah buat perjanjian Aqabah sebelum Rasulullah berhijrah lagi, dan dia pernah menyaksikan perang Badar, perang Uhud, dan semua perang dia dah pergi. Tapi yang ni dia leka sikit sampai terlepas rombongan, maka dia tak boleh pergi. Maka pergilah rombongan tu selama 3 bulan berada di Tabuk. Maka Ka'ab bin Malik ni terasa macam, ya Allah, aku macam mana ni? Apa yang dia buat ni? Dia tak boleh ikut perang. Terasa hati dia tersempit sangat. Terasa sempit sangat sampai, dan orang yang kedua ialah Hilal bin Umayyah pun pernah join perang Badar, perang Uhud. Dan Mararah bin Ar-Rabi pun pernah join perang Badar. Maka mereka ni memang orang yang pernah ikut perang dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam peperangan ni mereka tak sempat join ikut perang Tabuk ini. Maka setelah rombongan ini mereka dah dalam peperangan, maka di sana tu, di perang Tabuk ni lah berlaku
sahabat-sahabat ni sampai satu buah kurma tu celup air makan macam itulah dalam keadaan kesusahan. Dalam peratabu ni juga ada berlaku satu peristiwa yang hebat, iaitu di mana Rasulullah ni duduk tak ada orang yang bodyguard perlu jaga, tidak. Maka Rasulullah tertidur di sebuah pokok, di sebelah pokok, di sebatang pokok tertidur. Tiba-tiba datang orang kafir yang menyelit masuk ke situ dan dia hulaskan satu pedang pada Rasulullah. Dia kejut Rasulullah, pedang duduk di tekuk Rasulullah. Dia kata, "Hai Muhammad, sekarang ni siapa yang boleh menyelamatkan kamu? Sekarang siapa yang nak boleh menyelamatkan kamu? Pedang ada dekat leher kamu dah." Maka Rasulullah bangun, tengok mata dia. Rasulullah kata, "Allah." Bila Rasulullah kata Allah, terjatuh pedang dia. Rasulullah ambil pedang dia. Rasulullah tanya dia pula, "Sekarang ni siapa yang boleh menjaga kamu?" Dia terpengu-pengu. Dia kata Allah. Dia kata Allah. Maka Rasulullah memaafkan dia dan dia terus masuk Islam. Yang sifat Rasulullah SAW ni pemaaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Kisah ni panjang lagi. Maka setelah rombongan Rasulullah ni, selepas daripada berlaku tidak ada berlaku peperangan, maka orang kemenangan kepada Rasul, kepada golongan orang Islam, maka rombongan daripada Tabuk ni patah balik dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kita punya buat sunnah juga. Setelah kita balik daripada musafir, Rasulullah akan singgah di masjid, solat sunat 2 rakaat dulu. Macam kita balik daripada Mekah umrah kan, singgah kat surah dulu, sembahyang sunat 2 rakaat baru balik ke rumah. Itu Rasulullah lakukan di masa balik daripada Tabuk. Maka bila balik daripada Tabuk ini, ramailah orang-orang munafik yang tak pergi join tadi datang kepada Rasulullah. Ada bilangan mereka 80 orang lebih, 83, 85, jadi 80 orang ni jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, "Oh maaf lah, saya tak boleh pergi, saya terpaksa jaga orang sakit." Maka berbagai alasan dia akan bagi. Maka Rasulullah terima dia, minta Allah, minta ampunkanlah saya. Jadi Rasulullah tahu dia munafik, tapi Rasulullah dengar rintihan dia tu, bahasa mereka ni munafik. Dia saja Rasulullah dengar, okay, Rasulullah terima alasan dia dengan zahirnya, dan selebihnya kerusia itu diserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tak kata kenapa kau tak pergi, tak. Rasulullah terima saja apa yang diminta, yang di excuse, alasan yang diberi oleh orang munafik 80 orang lebih ni, terima. Tapi 3 orang sahabat ni yang kata Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mirarah bin Rabi' ni, maka Ka'ab bin Malik pun pergi juga berjumpa Rasulullah. Waktu Rasulullah duduk di masjid, saya tersilap sikit ni. Okey, sebelum tadi bila bersampai di Tabuk, dalam persiapan Rasulullah, keprihatinan Rasulullah SAW, Rasulullah boleh kenal siapa datang, siapa tak datang. Maka Rasulullah tanya, mana Ka'ab? Tak nampak muka dia? Mana Ka'ab ni? Tak nampak, kenapa dia tak datang? Adalah seorang-seorang itu, dia duduk kat rumah relax tu, macam itulah. Maka perkataan macam tu dimarah oleh Mu'az bin Jabal. Dia kata, jangan cakap macam tu. Dia adalah orang yang baik, dia tidak pernah berlaku, dia telah mana dia membela sahabat dia. Sebab tu kita kena bila sifat seseorang itu mengutuk atau mencela kawan kita yang tidak ada, kita kena membela. Kita jangan ya pun saya pun rasa nampak macam tu juga. Akhirnya perangai dia macam tu. Tak. Maka Rasulullah diam. Sebab dia tak pernah miss dalam peperangan. Jadi Rasulullah concern dengan para sahabat tu, dia boleh tanya. Dalam ramai 30,000 tu dia boleh tanya, mana Ka'ab? Mana betapa rapatnya Rasulullah dengan Ka'ab ini. Maka Ka'ab pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah senyum, tak ada senyum yang marah. Mubtasimah muktiban. Senyum tapi dalam keadaan yang tak berapa nak senyum general. Maka Rasulullah tanya, "Ma khalafaka ya Ka'ab? Apakah yang menyebabkan kamu tidak ikut join sekali dalam peperangan ni?" Jadi orang kafir ni, dia orang munafik, dia kata kalau dia boleh, kalau Rasul kemenang, kalaulah peperangan tu menang, dia kata kami pun nak pergi juga. Kalau kalah dah, dia cakap ada tadi, kalau tak pergi kau pergi juga, dah tentulah kalah, dah bilangan sedikit, siapa suruh pergi. Dia kata kalau perang ni, dia kata
tunggulah dulu nanti lepas Rabi'. Nanti Rabi' ni maknanya musim bunga, nanti kita pergilah. Sekarang kita susah, janganlah pergi lagi. Kalau kita pergilah. Itu yang dimainkan oleh sentimen-sentimen oleh para munafik ini. Maka Ka'ab kata, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada alasan bagiku. Dan Ka'ab kata, kalaulah dia nak cakap alasan macam ni, pasti dia boleh bagi. Sebab dia adalah seorang yang mahir dalam bercakap dan dia pandai berhujah. Tapi dia kata, sekiranya aku menipu, aku cakap tak benar, pasti akan diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah tentang apa rahsia aku sebenarnya. Lebih baik aku bercakap dengan benar, kan? Maka Ka'ab bercakap, tidak ada ya Rasulullah, aku tidak ada alasan apa-apa, aku tidak datang. Maka Rasulullah tengok kat dia. Rasulullah kata, kum ya Ka'ab, bangun Ka'ab, kita tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubatmu. Maka Ka'ab pun balik, diberitahu dekat keluarga dia, apa yang kau cakap Rasulullah? Aku cakap, kata aku tidak ada uzur apa-apa semua. Kenapa kau jadi macam ni? Kau cakaplah bahasa kau ada hal sini macam cakap macam ni. Dia pun berfikir pula, yalah, kenapa aku cakap macam tu? Orang lain dah dapat dipuji oleh Rasulullah, Rasulullah dah maafkan dia, tapi Rasulullah marah sebab dia cakap benar. Maka akhirnya, dan dua orang lagi tu, dia balik pun dia tanya, bagaimana dua orang lain lagi, siapa lagi yang ni? Maka dia kata ada dua orang lagi, ahli Badar, Ibn Hilal bin Umayyah, Mirah bin Rabi'ah pun sama juga. Rasulullah kata, tunggu keputusan daripada Allah menerima taubat kamu. Maka dalam keadaan macam tu, dalam keadaan Rasulullah beritahu tawaran kepada Ka'ab ini. Selepas mereka Ka'ab balik, Rasulullah bagi satu arahan kepada semua penduduk Madinah, jangan bercakap dan jangan bagi salam kepada tiga orang ini. Jangan siapa bagi salam. Maka Ka'ab kata dia pergi kat pasar, tidak ada siapa. Dia pergi duduk kat masjid, Assalamualaikum, dia tengok perhati bibir Rasulullah, bergerak tak bergerak. Tengok macam nak mengharapkan. Mana Allah kata, doqat, ayat Quran kata doqat, sempit kehidupan mereka. Kalau kita saya pergi jumpa, Assalamualaikum, tamu tak jawab salam, jumpa Assalamualaikum je, macam mana sempit kenapa ni mereka? Tapi dia cakapnya, sahabat-sahabatnya tidak ada seorang pun yang mengingkari arahan Rasulullah. Pergi senyap-senyap kata, tak payahlah ini. Tak ada. Itu kepatuhan para sahabat kepada Rasulullah, kan? Maka dia pergi ke pasar, dia pergi ke mana, tak ada. Maka dia pergi kepada jumpa anak saudara dia, kenapa ni aku ni bukan Islam ke, aku buat Islam ni, aku ni. Maka Allah wa Rasul, Allah yang tahu, Allah yang tahu. Maka semua tu tak jawab. Anak saudara dia yang paling dicintai pun tak jawab salam. Dan sampai malam yang ke-40 hari, maka datang arahan satu lagi yang paling besar, iaitu dia kata, ya Ka'ab, sudah pesan pada kamu arahan supaya kamu asingkan tidur daripada isteri kamu. Aku perlu talak dia ke? Tak, kamu tak perlu talak dia, tak perlu cerai dia, tapi kamu asingkan, hantar balik kampung. Maka sejak hantar balik kampung, pisah dengan isteri. Itu pun ikut arahan juga, tak melawan. Okey, dalam keadaan macam ni, dalam keadaan yang ini, berita daripada Syria sampai kepada mereka bahwasanya Ka'ab ni, orang yang hebat ini, diperlakukan macam tu oleh Islam ataupun dapat hukuman macam tu. Maka dia datang kepada Ka'ab, bawa surat satu, hai Ka'ab, saya dapat tahu bahwasanya sahabat-sahabat kamu memperlakukan kamu sedemikian itu. Maka kamu lompat macam lompat parti kan, datang sini, lompat pada kami akan bagi segala kedudukan kepada kamu dan kami akan beri pangkat dan sebagainya, kamu join kami, iaitu tentera Kristian. Sekarang banyak berlaku lah. Kalau orang tu benci dia, orang tu kalah dia, dia pergi ke negara sebelah lagi, dia menjadi macam tak. Apa kata dia tengok, dia baca surat macam tu daripada Malikul Ghassan, mengatakan supaya join dengan mereka, datanglah ke tempat kami akan bagi pangkat yang besar kepadamu, dan bukan macam yang dipulau oleh kawan-kawan kamu macam tu.
Maka Ka'ab tengok ayat ini, ini adalah satu bala yang besar. Maka Ka'ab ambil macam tu, surah itu dibakar. Dia tengok sahabat macam tu. Sedangkan dia dah, orang tak bagi salam kat dia, dia pergi solat. Tapi dua orang lagi, Hilal, Umayyah dan Mararah ni, dia berumur tua sikit. Mereka tak ada kerja lain, rumah menangis saja. Menangis, nak pergi pasar, orang tak terima. Nak pergi masjid, orang tak terima. Semua dah sempit kehidupan dia. Oleh kerana Rasulullah memberi pengajaran kepada mereka. Sedangkan mereka ni yang benar. Sedangkan orang munafik tadi senang-senang je. Sebab dia, aku dah lepas dah, aku cakap dah, aku ada hal, aku ada urusan, aku tak pergi buku, ada urusan. Tapi Ka'ab bin Malik dengan Hilal bin Umayyah Mararah ni cakap, tidak ada keuzuran bagi kami, ialah mereka ni adalah kesilapan kami sendiri. Itu mengaku sebenar. Tadi orang munafik tadi, dia buat cerita macam ni lah, kebun dia. Akhirnya dalam malam yang ke-50 turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa 'ala salasati allazi khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sehingga sempit hidup mereka dalam bumi ini dengan apa kesempitan di atas mereka itu. Wa zannu, dan mereka menyangka tidak ada tempat lain lagi dah nak pergi mengadu illa ilahi, mereka kepadanya ya Allah. Summa taba 'alaihim, maka mereka Allah menerima taubat dan liyatubu, supaya mereka dapat bertaubat. Innallaha wat-tawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takutlah kamu, wa kunu, jadilah kamu ma'as shadiqin, orang-orang yang benar. Mereka tiga orang ni adalah orang yang benar. Benar dalam percakapan mereka, tidak menipu. Akhirnya turun ayat ini di waktu malam. Maka isteri Rasulullah kata, boleh tak kalau kita beritahu sekarang ni? Maka Rasulullah kata, jangan. Kalau kamu beritahu sekarang ni, pasti Madinah ni akan tidak ada yang tidur. Tidak ada yang tidur kegembiraan. Akhirnya waktu pagi sahabat-sahabat berkata, Ya Ka'ab, abshiru ya Ka'ab, bila gembira, kamu dah diampunkan oleh Allah, kamu diampunkan oleh Allah. Semua beriuh Madinah ni. Sebab Ka'ab ini pengampunannya boleh dirakamkan dalam ayat Al-Quran. Kisah ni dirakamkan dalam ayat Al-Quran sampai hari kiamat. Bagaimana hebatnya tiga orang sahabat ini. Akhirnya Ka'ab kata, ada seorang tu datang beritahu kat dia tidak ada apa, dia tidak ada apa barang kat dia bagikan burdah yang dua lai kepada orang tu, dan dia nak keluar pagi esok jumpa Rasulullah salat subuh, dia terpaksa pinjam jumpa orang lain pula untuk pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka di waktu pagi itulah Ka'ab pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia tengok di muka Rasulullah senyum, bukan macam tak semalam kita tadi, senyum sebagai bulan yang bersinar-sinar muka Rasulullah. Absyiri ya Allah, ini hari ini dah hari yang paling mulia yang kau dilahirkan, tidak ada hari yang lain. Maka Rasulullah beritahu khabar gembira, satu ayat yang diturunkan. Maka semua bukan ya Ka'ab, semua kamu memberi tahniah kepada Ka'ab, taubat kamu diampunkan. Berbeza dengan orang-orang munafik tadi tu yang hanya menyelit-nyelit. Dia sebenarnya dia tidak ada alasan pun, dia tak nak pergi. Dia tak nak pergi pun, tapi dia bagi alasan bermuka-muka dengan Rasulullah SAW untuk mengatakan dia ada hal dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikat dalam hatinya penuh dengan penipuan. Maka Ka'ab bin Malik berkata, Ya Rasulullah, aku bertaubat kepadamu, aku akan sedekahkan segala harta kepada kamu untuk. Maka Rasulullah, tidak, separuh sahaja. Maka akhirnya Ka'ab itu dia kata, aku tidak akan, inilah balasan bila kita bercakap benar. Maka Hilal bin Umayyah Mararah bin Rabi' ini mendapat salah satu tiga inilah orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima taubatnya. Dalam surah Al-Taubah ini banyak menceritakan tentang bagaimana infiru khifafan wa thiqalan, bangunlah kamu, pergilah kamu bila ada istiar perang. Ayat-ayat inilah yang ditakut oleh orang kafir sebenarnya kan. Mana sifat orang Islam adalah apabila diminta supaya pergi berperang, mereka pergilah dalam keadaan berat dan keadaan ringan untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Saya berfikir tengok, ya Allah, seruan kita bukan seruan pergi berperang, seruan azan saja. Hayal salat, datanglah salat. Hayal falah, datanglah menuju kejayaan. Tapi tidak ada yang ramai yang orang menyahut seruan ini, bukan seruan berperang. Dan kita pun, bukan kita lah, saya cakap kita tak boleh. Saya lah kadang-kadang bila ada
surah itu kita akan menangguh-nangguhkan. Tak apa, sekejap lagi saya baca WhatsApp dulu, nanti selepas azan saya datang, ataupun saya nak buat sini, nanti selepas azan saya datang, nanti selepas 5 minit saya akan pergi. Itu sikap-sikap macam taswif. Taswif ni mana menangguh. Tak apalah, taswif ni maknanya menangguh-nangguhkan perkara yang baik, dan menangguh taubat. Menangguh, tak apalah, nanti kita bertaubat, nantilah kita solat, nantilah bulan Ramadan, nanti kita datang surau, nanti ada apa kita datang. Tak, mana menangguh-nangguhkan. Menangguh-nangguhkan. Maka seperti mana yang dilakukan oleh Ka'ab tadi, dia kata dia tidak ada apa alasan apapun. Mereka dia rasa menangguh-nangguh sebab dia dah sediakan dah 2 ekor unta untuk pergi berperang. Tapi oleh kerana dia kata tak apa lagi, lambat lagi, rombongan tu panjang, akhir sempat lagi dia akan join di belakang-belakang nanti, tapi dia nak buat urusan lain lagi. Akhirnya dia terlepas rombongan untuk bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk nanti ni. Inilah kita lihat bahawasanya orang-orang munafik ni kerja dia menghasut dan memberi gambaran tak elok kepada Islam. Jadi sebab itu kita perlulah mengenali sahabat-sahabat ini. Kita tengok dalam surah At-Taubah ni banyak menceritakan bagaimana sifat-sifat orang munafik. Satu surah Al-Munafikun diterangkan bagaimana sifat orang munafik ini. Rasulullah mengenali mereka. Huzaifah bin Yamani diberi satu tugas khas kepada Rasulullah supaya dia menyimpan data-data orang-orang munafik. Kita lihat bahawasanya Sayyidina Umar sewaktu dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah itu mati, maka dia panggil, dia kata, wahai Abdullah bin Umar, anakku, pergilah cari Huzaifah, tanya dia, ada tak aku ni termasuk dalam senarai orang munafik? Sayyidina Umar takut. Dia kata, lepas tu dia tengok, maka Azbannya kata tak ada. Lepas tu dia cakap ke anak dia lagi, suatu kemudian nanti kau lihat tak Huzaifah tu semayang tak pada aku? Aku takut dia segan, tapi dia tak, sebab dia tak, orang munafik ni tak semayang kan. Maka Umar tu sangat takut dengan sifat-sifat munafik ni. Munafik ni tidak jujur sebenarnya. Tidak jujur sebenarnya. Lain dia cakap, lain yang dia buat. Lain dia buat, yang dia cakap. Itulah sebab tu kat sini kita lihat bahawasanya dalam perang Tabuk ni lah peranan-peranan Abdullah bin Ubay bin Salul ni sangat banyak untuk menghancurkan Islam. Sebab itulah daripada situlah kita panggil komplot-komplot daripada munafik lah yang akhirnya timbul perpecahan-perpecahan dalam Islam, timbulnya Syiah, timbulnya apa kan. Macam Syiah ni mana hampir dia nak menolakkan sahabat. Jadi kalau Islam ni tak ada sahabat, macam mana nak melakukan kisah macam ni, kisah Abu Bakar, kisah Rasulullah pergi hijrah dan sebagainya. Maka dia menentang Islam, menghancurkan Islam dari dalam, menimbulkan perselisihan, perpecahan, dan menimbulkan confuse, khilaf-khilaf dan sebagainya. Maknanya seolah-olah kita ni besar kerja lain, kita duk bincang khilaf-khilaf macam tu. Yang bab-bab lain, bab orang datang solat, bab keadaan umat Islam sekarang ni di mana-mana tempat dihina ataupun diperlakukan dengan sebegitu rupa yang sangat menyedihkan, tak sempat nak bincang. Jadi dia bincang berada tentang khilaf-khilaf yang sedikit-sedikit membesarkan benda khilaf. Khilaf tu ada lah, tapi tidak membesarkan. Kalau itu sampai lupa kepada perkara yang asas. Jadi daripada kisah surah At-Taubah ni boleh lihat dalam surah At-Taubah muka surat 206 ni ayat yang 118 menceritakan bagaimana 3 as-salasa. Jadi dalam Quran ni dia tak cerita spesifik apa nama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marah bin Rabi'i. 3 inilah yang dikatakan 3 orang inilah yang tercicir dalam perangan Tabuk. Akhirnya mereka ni mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak join sekali itu saja. Kali itu saja, kali yang sedangkan sebelum-sebelum ni mereka adalah orang yang ikut serta dalam peperangan, tapi oleh kerana mereka terlepas dalam perang Tabuk itu, maka Hilal bin Umayyah ni merah adalah umurnya dah berusia dah tua dah, bukan macam Ka'ab ni masih muda lagi waktu itu. Tapi ingatlah waktu arahan berjihad ini semua orang, tak kira siapa, dan mereka yang tak boleh begitu
kena beritahu kepada Rasulullah bagaimana keuzuran, apa yang mereka tak boleh pergi sebab apa, sebab tua dan sebagainya. Ada yang sampai Abu Zar ni dalam keadaan yang susah macam ni, dia pun begitu juga di akhirnya. Abu Zar ni Rasulullah kata asa wahidan wa mata wahidan wa bu'isa wahidan. Dia hidup dalam keadaan, dia hidup bersorangan, mati pun bersorangan, dan dibangkit dalam pun bersorangan. Sebab dia yang akhir sekali sampai di Tabuk tu dalam seorang-seorang diri, perlahan sampai untuk pergi menyahut seorang Rasulullah. Jadi bila Rasulullah menyeru, bila Rasulullah bercakap, sahabat-sahabat akan menunduk dan mematuhi segala arahan. Sebab itulah tidak ada orang di zaman Rasulullah ini yang mengingkari pesanan dan arahan Rasulullah SAW. Mereka orang-orang munafik. Dia nak berdepan dengan Rasulullah tak boleh, maka dia main di belakang lah. Itulah dia membuat fitnah dan sebagainya, membuat fitnah kepada keluarga Rasulullah, Aisyah, al-ifk, dan membuat berbagai-bagai cara. Dan satu masa juga ada orang-orang Islam juga daripada orang munafik juga. Bila Rasulullah membahagikan harta warimah ni, dia boleh cakap Rasulullah, berlaku adil lah ya Rasulullah. Dia cakap macam tu pun dah kira sebagai penghinaan pada Rasulullah. Rasulullah adil kalau pembahagian tu. Jadi salah Rasulullah kata, kalaulah aku tidak adil, siapa lagi lebih adil daripada aku? Mana daripada perkataan macam itulah timbul sifat orang munafik, dan timbul orang yang kharif, orang yang tak puas hati dengan Islam ini, berkembang jadilah ajaran-ajaran Khawarij. Dan selepas Sayyidina Umar, maka kepada Uthman dan kepada Ali, dan situlah kita tengok timbul perpecahan lah, timbul masalah fitnah di kalangan orang-orang Islam disebabkan oleh muamarah, komplot yang ditanam oleh orang-orang munafikin, yang dah tentulah didalangi oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan untuk memecah belahkan Islam. Jadi as-salah wa ala salasatil ladzi khulifu hatta iza daqat alaihimul bima rahabat. Jadi mana kita sama-samalah kita daripada pengajaran ini kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan perbuatan dosa adalah satu kesalahan, dan melambatkan taubat itu pun adalah satu kesalahan. Melambatkan taubat. Sebab itu Allah at-taib kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat ini seperti mana orang yang tidak ada dosa, kan? Semuanya habis delete mana dihapuskan semua dosa-dosa dengan bertaubat. Kalau kita tak bertaubat, maka dosa itu masih lagi kekal berpanjangan. Sebab itu Allah tidak pernah melupa apa yang kita lakukan. Kita yang lupa apa yang kita telah lakukan. Maka kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab itu kita kata Allahumma ighfir li dzunubi jami'an. Ya Allah, ampunkanlah dosa ke semua dosa-dosa kita minta diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan keberadaan para jemaah semua dalam majlis ilmu ini, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan disebabkan kita berada dalam majlis yang ringkas ini dan yang sedikit ini, insya-Allah. Semoga kita termasuk dalam satu hadis yang Rasulullah kata, "Qumu, bangkitlah kamu, maghfurul lakum." Bangunlah kamu dalam keadaan majlis ilmu ini dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amin ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Saya akhiri dengan majlis ilmu ini dengan lafaz mulia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah silap minta maaf lah. Okey.